Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana diberikan kesempatan untuk bersama-sama menjalankan sesi forum pendidikan Islam pada tahun ini. Walaupun secara atas talian memandangkan hampir semua institusi pendidikan di negara kita masih tidak dapat beroperasi secara fizikal akibat terhimpit dengan pandemik COVID-19. Saya pasti para hadirin hadirat yang beriman turut berkeinginan untuk merasai pengalaman belajar di kampus kita yang gah ini, iaitu Kolej Matrikulasi Johor. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Justru itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan barisan panel kita pada hari ini. Saya Muhammad Aiman Izzuddin bin Nur Syam dari Praktikum MD28 selaku moderator pada forum ini dengan penuh rendah hati ingin mengalu-alukan kedatangan 3 orang panel kita pada petang ini. Memperkenalkan ahli panel yang pertama, Saudara Muhammad Nadir Ikhwan bin Muhammad Khair Tajri. Seterusnya panel kedua, Saudari Nurhana Syahira binti Harun, dan juga selaku ahli panel ketiga, Saudari Siti Balkis Ayuni binti Muhammad Farid. Selamat datang saudara dan saudari panel yang segak lagi bergaya sekalian. Apa khabar para panel semua? Baiklah, pertama sekali agenda forum kita pada petang ini adalah kita akan mengupas tajuk mengenai ajaran-ajaran sesat. Hadirin sekalian, marilah kita mengenali terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan akidah yang benar. Apabila kita bercakap mengenai akidah, sesungguhnya kita sedang bercakap dalam daerah kepercayaan, keyakinan dan keimanan. Hal itu jelas apabila kita merujukkan perkataan akidah itu sendiri yang menjurus kepada kepercayaan dan keyakinan, sedangkan perkataan keyakinan yang merupakan salah satu unsur makna kepada perkataan akidah itu pula merupakan salah satu unsur makna kepada perkataan keimanan, maka itu ungkapan akidah merujuk kepada perihal keimanan, kepercayaan serta keyakinan. Oleh itu, jelaslah kepada kita bahawa akidah dan keimanan itu merupakan dua istilah yang mempunyai makna yang sama. Hadirin yang dihormati, sebagaimana surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak meragu-ragukan. Dari segi bahasa, akidah merupakan perkataan yang berasal dari bahasa Arab. Makna literalnya merujuk kepada ikatan kemas atau simpulan mati. Dari segi istilah, akidah Islam dapat ditarifkan kepada kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai yang mutlak, yang tetap dan kekal, yang pasti dan hakiki lagi suci serta yang diwajibkan oleh Islam, iaitu kepercayaan yang tersimpul dengan teguh dalam jiwa, mungkin terurai dalam apa jua keadaan dan suasana. Persoalannya sekarang, apakah ciri-ciri akidah yang benar? Apakah contoh yang boleh diberikan? Justru itu, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Muhammad Nadir Ikhwan bin Muhammad Khair Tajri dari Praktikum MD28 untuk memberikan pencerahan bagi menjawab persoalan seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Dipersilakan saudara Nadir. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin sekalian. Setiap umat Islam wajib berpegang teguh kepada akidah, kerana akidah adalah landasan dan dasar dalam agama serta dasar dari segala amal yang dilakukan oleh setiap Muslim individu. Oleh itu, untuk menyempurnakan diri dan menjaga kualiti akidah, setiap Muslim mempunyai kewajipan untuk memahami hakikat akidah Islam dan ruang lingkupnya dengan betul.
Pengertian dimaksudkan oleh ciri-ciri akidah yang betul adalah mempunyai kepercayaan yang benar berlandaskan mengikut dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang Muslim itu bahawa yakin terhadap keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, juga mentauhidkannya dengan melakukan amalan, ucara dan adat istiadat yang selari dengan akidah Islam. Hanya orang yang mempunyai akidah yang benar sahaja akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran yang boleh diberikan di mana pokok hidup subur yang mempunyai daun hijau yang merimbun. Daun yang merimbun tersebut menjelaskan kiasan terhadap akidah yang benar. Antara contoh-contoh yang boleh diberikan adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya, juga berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, meningkatkan kualiti ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan solat berjemaah di masjid dan berserah diri dan ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada penjelasan di atas yang telah saya berikan ini, sudah terang lagi bersudah bahawa ciri-ciri akidah yang benar amat mementingkan dalam keyakinan terhadap kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, serta menekankan dalam ajaran-ajaran yang melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, terima kasih saudara Nadir atas pencerahan yang jelas mengenai ciri-ciri akidah yang benar. Dapat kita konklusikan bahawa akidah yang benar mempunyai ciri-ciri tersendiri yang boleh membentuk seorang Muslim yang sempurna. Oleh itu, marilah kita sebagai Muslim mengikuti akidah tersebut dengan melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengikut ajaran yang telah ditetapkan. Hadirin sekalian, saya akan memperlu-alukan saudari Nurhana untuk menerangkan dengan lebih spesifik tentang ciri-ciri akidah yang batil. Dipersilakan saudari. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator kerana memberikan saya peluang untuk berbahas. Selain daripada ciri-ciri yang benar, ia juga mempunyai versi yang di sebaliknya, iaitu ciri-ciri akidah yang batil. Batil bererti sesuatu kelakuan atau ibadat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diperakui sebagai satu perbuatan atau ibadat yang sah di sisi hukum syarak. Akidah yang batil bererti sesuatu iktikad atau kepercayaan yang bertentangan dengan nas-nas syariah dari Al-Quran dan As-Sunnah, juga menafikan atau meragukan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata yang lain, akidah yang batil adalah suatu akidah yang terkeluar dari iktikad ahli sunnah wal jamaah seperti mazhab akidah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Akidah Mu'tazilah berasal dari perkataan I'tazilah yang bermaksud mengasingkan diri dari puak. Fahaman Mu'tazilah yang boleh dinyatakan adalah Allah SWT tidak dapat dilihat baik di dunia ataupun di akhirat. Maka penghuni syurga tidak akan dapat melihat. Allah SWT juga menyatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalam Allah. Akidah Jabariyah berasal daripada perkataan Al-Jabir yang bermaksud tergagah. Fahaman Jabariyah menyatakan bahawa syurga dan neraka tidak kekal kerana yang kekal adalah zat Allah SWT sahaja. Akidah Qadariyah pula berasal dari perkataan kudrat. Akidah ini pula menyatakan di mana manusia bebas melakukan sesuatu mengikut kemahuan sendiri yang kesannya adalah dari manusia, akan tetapi dengan kudrat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Antara contoh-contoh yang boleh diberikan adalah melakukan amalan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti meminta bantuan daripada pokok dengan hidangkan sentapan, juga meniru amalan-amalan orang kafir yang jelas bercanggah dengan akidah. Daripada kedua-dua penerangan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahawa memelihara akidah yang benar amatlah penting bagi seorang Muslim. Seperti yang kita lihat, akidah mempunyai ajaran yang berpecah kepada sub-sub tertentu. Ini bermakna kita sebagai Muslim juga haruslah berhati-hati dalam meneroka dunia Islam agar tidak terjurus ke arah ajaran yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih kepada saudari Nurhana atas perkongsian tersebut itu tadi. Gadis kecil kuning langsat
tubuhnya sintal dan singsat. Hidup ini hanya sesaat, jauhkan diri dari yang sesat. Pantun tadi berkait rapat dengan penjelasan yang telah diberikan oleh ahli panel kedua yang mengenai ciri-ciri akidah yang batil. Hadirin yang dihormati, bagi meneruskan pembincangan kita pada petang yang indah ini, marilah kita menelusuri inti penting tentang mengapa seseorang individu itu memerlukan akidah yang benar dan betul. Dengan ini, saya mempersilakan ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Balkis, untuk meluaskan horizon perbincangan kita pada forum hari ini. Dipersilakan Saudari Balkis. Terima kasih Saudara Aiman. Untuk meneruskan lagi sesi forum kita pada hari ini, saya ingin memperihalkan dengan lebih lanjut berkenaan mengapa seseorang individu itu memerlukan akidah yang benar dan betul. Akidah dikira sebagai asas Islam. Tanpanya tidak tertegaklah Islam dan kehidupan individu. Akidah yang rosak mengakibatkan runtuhnya pegangan Islam seseorang. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya memberi penumpuan yang serius terhadap persoalan akidah supaya setiap umat Islam terpelihara akidah dan sejahtera kehidupannya. 13 tahun Nabi Muhammad SAW semasa di Mekah adalah zaman pembentukan akidah. Kesannya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW memiliki akidah yang teguh serta sentiasa yakin dengan Islam dan sentiasa menunggu perintah dari Rasulullah untuk dilaksanakan. Akidah memainkan peranan yang penting dalam menentukan perjalanan hidup seseorang. Akidah adalah penggerak dan mencorakkan kehidupan serta akidah yang lemah mempengaruhi gaya hidup negatif seseorang. Biasanya, mereka yang tidak memiliki akidah yang jelas dan betul akan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan dan terdedah kepada berbagai-bagai kemungkaran seperti melakukan jenayah, keruntuhan akhlak dan lain-lain. Begitu pentingnya akidah dalam Islam sehingga pelurusan akidah adalah dakwah yang pertama dilakukan para rasul. Setelah itu, barulah mereka mengajarkan perintah agama yang lain. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 59, 65, 73 dan 85 tertulis beberapa kali ajakan para nabi. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan selainnya. Dengan demikian, ilmu Tauhid sebagai ilmu yang menjelaskan akidahnya lurus merupakan ilmu pokok yang harus difahami sebaik mungkin oleh setiap umat Islam yang ingin memperdalamkan ilmu agamanya. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan terbenam dalam keraguan dan berbagai prasangka yang lama kelamaan akan menutup pandangan dan menjauhkan dari jalan hidup kebahagiaan. Tanpa akidah yang lurus, seseorang akan mudah dipengaruhi dan berasa ragu-ragu oleh berbagai informasi yang menyesatkan keimanan. Akidah yang lurus akan menjadi benteng yang kuat untuk menolak berbagai godaan dunia, penyimpangan faham, bid'ah dan aliran sesat dari Islam. Kita akan tampil kuat dan percaya diri di tengah godaan kehidupan dunia dan godaan ajaran yang menyesatkan di sekeliling kita. Akidah yang lurus juga akan menambahkan kecintaan baik kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, juga takut untuk menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana akhirnya akan menambahkan kehusyukan kita dalam beribadah. Dengan menguatkan akidah, maka kita dapat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala secara benar, mengharapkannya secara benar dan takut padanya secara benar juga. Kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifat-sifatnya yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Lembut, Maha Sabar, Maha Suci dan Maha Adil. Kita juga selalu mengharapkannya kerana kita tahu sifatnya yang Maha Pengampun, Maha Mengabulkan, Maha Pembalas Jasa, Maha Pemberi Rezeki dan Maha Penolong. Kita juga merasa takut untuk melakukan dosa kerana kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui, Maha Melihat dan Mendengar, Maha Pembalas, Maha Pembuat Perhitungan dan Maha Menetapkan Hukum. Terima kasih ahli panel atas penyampaian yang penuh dengan ilmu dan fakta. Sungguh indah pintu dipahat, urung puyuh di atas dahan. Jika hidup hendak berkat, taati selalu perintah Tuhan. Oleh itu, dapat kita simpulkan di sini bahawa akidah yang benar merupakan pedoman hidup bagi setiap individu. Sudah terang lagi kan bersuluh, akidah yang benar merupakan tiang kehidupan yang menuntun manusia ke jalan yang benar. Baiklah hadirin yang dikasihi sekalian,
Marilah kita mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Saudara Nadir, bagi mencapahkan lagi lensa perbincangan kita pada hari ini dengan memperihalkan faktor-faktor penyelewangan akidah. Mempersilakan saudara untuk tampil memberikan pencerahan. Terima kasih saudara moderator. Seterusnya, saya akan menjelaskan beberapa faktor terjadinya penyelewengan akidah. Kedudukan akidah dalam Islam memainkan peranan yang sangat penting. Akidah yang benar merupakan asas tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan. Tetapi malangnya dalam masyarakat kita pada masa kini masih banyak penyimpangan akidah. Sebuah masyarakat yang tidak dibangun di atas asas akidah yang benar akan mudah terkena dengan berbagai pemikiran materialism, liberalism dan yang lain-lainnya. Antara sebab-sebab penyelewengan akidah dalam masyarakat ialah jahil terhadap prinsip-prinsip asas akidah yang benar. Hal ini terjadi kerana sikap tidak mahu mempelajarinya atau kerana kurangnya perhatian dalam ilmu agama. Ini akan mengakibatkan lahirnya generasi yang tidak memahami akidah yang benar, yang tidak memahami perkara-perkara yang bertentangan dengannya, sehingga yang benar dianggap batil dan yang batil pun dianggap benar. Selain itu, lalai dari merenungkan dan memahami isi ayat-ayat Al-Quran, baik ayat kauniyah maupun kauliyah. Hal ini terjadi kerana terlalu mengagumi pengembangan kebudayaan materialistik yang dibangunkan dari budaya barat, sehinggakan masyarakat mengira bahawa kemajuan itu diukur dengan sejauh mana kita dapat meniru gaya hidup mereka. Mereka menyangka bahawa kecanggihan dan kekayaan adalah ukuran kehebatan, kagum atas kecerdasan akal mereka. Mereka lupa akan kekuasaan dan keluasan ilmu Allah SWT yang telah menciptakan mereka dan memudahkan berbagai perkara untuk mencapai kemajuan semacam itu. Akhir sekali, kerana kurangnya bimbingan agama yang benar dalam keluarga, peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak sangatlah besar. Dapat diperhatikan anak-anak pada zaman era yang serba canggih ini dibesarkan di bawah asuhan sebuah mesin bernama televisyen, handphone atau gadget lainnya. Mereka akan meniru pemakaian artis yang mereka idolakan, meskipun pakaian tersebut terlalu ketat, nipis dan menampakkan aurat serta bertentangan dengan syariat Islam. Berpegang dengan akidah yang benar adalah syarat pertama bagi seseorang yang mengaku dirinya beragama Islam. Oleh yang demikian, sebagai umat Islam perlulah memelihara akidah mereka dengan memperbanyakkan melakukan amal ibadah dan bermuhasabah dalam segala tingkah laku agar akidah kita terpelihara. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama, Saudara Nadir, atas pencerahan sebentar tadi. Memang benar kata-kata dari Saudara Nadir yang menyatakan bahawa kehidupan yang serba canggih ini telah banyak berlakunya faktor-faktor yang terjurus kepada penyelewangan akidah. Tidak ada gunanya mempunyai harta yang banyak ataupun memperoleh kepakaran dalam sesuatu bidang, tapi tak punya akidah yang batil sekaligus mengakibatkan kehidupan juga maruah seseorang itu terkesan. Baiklah, sebelum kita menutup huraian ini, akan saya bertanyakan tentang apakah cara-cara yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah penyelewangan akidah ini. Dipersilakan Saudari Nurhana untuk menerangkan solusi ini. Terima kasih kepada saudara moderator kerana memberikan saya peluang untuk kali terakhir dalam membahaskan dalam perkara ini. Dalam setiap masalah semestinya akan ada jalan penyelesaiannya. Seseorang individu yang mengalami masalah akidah dapat diperbaiki jika dengan niat seseorang itu mahu berubah.
Dengan kesungguhan yang ada, nescaya penyelewengan akidah dapat diatasi. Terdapat beberapa langkah yang dapat mengatasi penyelewengan akidah. Antara langkah-langkahnya adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mengadakan peruntukan undang-undang yang mencukupi untuk membendung dan menghalang ajaran-ajaran yang sesat ini sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Yang ketiga, melahirkan para pendakwah dan guru-guru agama yang benar-benar peka dalam persoalan penyelewengan akidah khasnya dan penyelewengan daripada ajaran Islam, serta melatih mereka dengan cara-cara mengatasi masalah-masalah ini. Selain itu, memperkenalkan Islam yang syumul merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Di samping mempraktikannya, seterusnya memperkenalkan Islam yang syumul merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Di samping mempraktikannya, juga memberikan ajaran Islam yang mencukupi dan talasak di dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang mungkin menggugat akidah mereka. Di samping itu, menghapuskan segala bentuk maksiat dan kemungkaran atau sekurang-kurangnya cuba dan berusaha mengurangkannya secepat mungkin, bukan dengan memperbanyakkan pula tempat-tempat maksiat dan membiarkan kemungkaran terus bermarathila. Selain daripada itu, mempergunakan media massa seluas-luasnya dalam usaha pengajaran Islam yang benar-benar bersih dan tulen kepada masyarakat, juga sentiasa berusaha mengenal pasti penyelewengan akidah yang berlaku di dalam masyarakat, kemudian bertindak dengan secepat mungkin sebelum ia berakar umbi. Akhir sekali, sentiasa meminta pertolongan dan menaruh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penolong dan pembela dalam usaha membasmi penyelewengan akidah dan ajaran-ajaran sesat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Juga sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran yang ayat 85 yang bermaksud, dan siapa yang mencari agama yang lain selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang merugi. Terima kasih sekali lagi ahli panel kita yang kedua, Saudari Nurhana, atas pencerahan terakhir sebentar tadi. Intihannya, akidah merupakan perkara asas di dalam kehidupan seorang umat Islam. Tanpa akidah yang kuat, sudah pasti kita semua terjerumus ke arah yang membawa kita kepada kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan iman itu boleh turun dan naik, maka marilah kita beristiqamah dalam usaha menaikkan iman. Sebagai umat Islam, kita hendaklah hidup dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, serta hidup dalam kesepakatan agar dapat hidup dalam suasana yang aman dan harmoni. Umat Islam juga diyakinkan bahawa kewujudan mereka sendiri mempunyai maklumat, iaitu untuk menyempurnakan tanggungjawab ubudiyah, khalifah dan amanah. Mereka mestilah menyempurnakan tanggungjawab tersebut, yang juga termasuk di dalam tanggungjawab memelihara dan memelihara alam sekitar. Terima kasih atas persoalan yang telah diajukan oleh hadirin yang penuh bersemangat, serta terima kasih juga kepada para panel yang sudi mendengar dan memberi penjelasan yang relevan kepada persoalan-persoalan yang bergolak di mindap hadirin sekalian. Hadirin yang dikasihi serta dihormati sekalian, kini telah tiba masanya kita untuk menutup tirai forum kita pada hari ini. Izinkan saya untuk memberikan serangkap pantun. Madah diungkap, santun ditara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, pohon diampun seikhlas hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.